Assalamualaikum kepada Ustazah Hasanah. Kami daripada kumpulan 1, kami akan membentangkan dan mengupas lebih dalam tajuk kami iaitu epistemologi. Mari kita berkenalan dengan rakan sepasukan saya yang cantik dan kacak. Yang kacak hanya ada seekor kumbang dalam kumpulan ini iaitu saya, Azri bin Rosli, nombor matrik 2023399337. Yang saya dalam kumpulan ini ada 4 cantik jelita iaitu Amira, Nur Adrana, Ainul Hayat dan akhir sekali Ainul Madiah. Baiklah, untuk pembuka kami punya tajuk epistemologi. Epistemologi ia menunjukkan intipati wawasan dan hakikat pandangan kehidupan atau worldview yang telah digariskan dalam Islam. Tanpa pemahaman epistemologi Islam yang sebenar, ilmu yang dipelajari tiada hala tuju dan apa jua aktiviti yang dilakukan tidak dapat dikaitkan dengan kehidupan. Bahkan ilmu yang pelajari akan menjadi bersifat teori, kaku dan tidak praktikal. Tanpa pemikiran falsafah atau lebih khususnya pada epistemologi ilmu Islam, apa jua bentuk kemajuan atau yang ke arah membina tamadun tidak akan dapat tercapai sepenuhnya. Baiklah, itu daripada saya. Kita teruskan kepada saudari Ainul Madiah. Okey, seterusnya saya Ainul Madiah akan menerangkan tentang definisi epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu, iaitu perkataan epistemologi berasal daripada bahasa Yunani di mana episteme bermaksud pengetahuan dan logos bererti kajian atau pemahaman. Seterusnya, dari sudut etimologi, perkataan ilmu ini berasal daripada perkataan alima yang bermaksud mengetahui atau perbuatan yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang sebenarnya. Dan ilmu juga dari segi terminologi memberi erti tentang segala pengetahuan atau kebenaran tentang sesuatu yang datang dari Allah SWT. Terdapat 3 konsep ilmu menurut ilmu falsafah dan epistemologi, iaitu yang pertama kepercayaan, yang kedua kebenaran dan yang ketiga justifikasi. Untuk kepercayaan adalah sebagai contoh percaya sesuatu ilmu, contoh percaya teori atom. Untuk kebenaran pula, dia seperti apa yang dipercayai adalah benar. Contoh, setiap zarah kecil yang dipanggil atom yang sentiasa bergerak adalah benar. Dan akhir sekali adalah justifikasi, iaitu kepercayaan tentang kebenaran sesuatu mempunyai asas dan justifikasi. Contoh, ada bukti atom bergerak. Dalam tradisi ilmu barat pada umumnya ada 3 teori kebenaran yang dipegang secara meluas, iaitu teori koresponden, teori koheran dan teori pragmatik. Teori koresponden adalah teori kebenaran berdasarkan keselarasaan antara penegasan dengan fakta. Teori koheran pula adalah berdasarkan keserasian perkara yang terdapat dalam sesuatu sistem yang telah diterima kebenarannya. Teori pragmatik pula berdasarkan kegunaan, iaitu sesuatu itu benar jika berguna kepada masyarakat. Yang pertama adalah teori koresponden. Teori ini berdasarkan keselarasaan antara fakta dengan penegasan, iaitu sesuatu kenyataan itu benar jika ia berselaras dengan fakta yang ada dalam fenomena alam ini. Kenyataan berkenaan dengan perkara yang tidak berkaitan dengan nilai etika dan moral seperti tentang lokasi, bilangan, jarak dan sebagainya. Kebenaran berdasarkan teori keselarasaan demikian boleh diterima. Namun, apabila sesuatu kenyataan atau penegasan ada kaitan dengan nilai etika dan moral, maka prinsip keselarasaan kebenaran itu susah dipertahankan. Contoh, homoseksualisme, kejuruteraan genetik. Teori yang kedua adalah teori koherensi. Teori ini dianggap benar bila ia bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya yang dianggap benar. Teori ini menegaskan bahawa jika sesuatu perkara atau perbuatan itu serasi dengan keperluan dan keadaan masyarakat, maka perkara atau perbuatan itu adalah benar dan patut. Sebagai contoh, hukum bunuh ke atas penjenayah yang berat adalah wajar, patut dan benar kerana serasi dengan kehendak dan keadaan masyarakat yang dilaksanakan. Namun, nilai keserasian itu berubah-ubah kerana suasana masyarakat. Oleh itu, tidak ada nilai keserasian yang mutlak dan mutamat. Akhir sekali adalah teori pragmatik. Teori ini adalah sesuatu itu benar jika ia berguna kepada masyarakat. Kebenaran sesuatu penyataan diukur dengan kriteria yang mempunyai kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, kepercayaan kepada Tuhan walaupun tidak ada Tuhan boleh dibuktikan secara empirikal. Oleh itu tidak benar. Namun, kepercayaan itu boleh diterima benar jika ia memberi kebaikan kepada penganutnya. Misalnya, dapat menenangkan mereka semasa berlakunya terjadi dan kematian. Ada 3 cabaran dalam epistemologi, iaitu cabaran ilmu, falsafah dan agama.
Cabaran ilmu ialah persoalan mengenai pengetahuan dan cara memperolehnya. Ada juga kebimbangan berkaitan sama ada pengetahuan adalah objektif, mencapai kebenaran mutlak dan sama ada boleh dipercayai sepenuhnya. Cabaran seterusnya ialah falsafah. Dari sudut falsafah, wujudnya kebimbangan tentang pengetahuan bergantung pada perspektif individu dan ada masalah berkaitan tanggapan yang digunakan untuk memikirkan sifat pengetahuan dan cara perolehannya. Cabaran yang terakhir ni dari segi agama. Cabaran agama ialah tentang cara perolehan ilmu dari perspektif agama dan macam mana ilmu agama tu boleh digabungkan dengan ilmu sekular. Terdapat juga kebimbangan sama ada pengetahuan agama adalah objektif, boleh dipercayai dengan sepenuhnya serta digunakan untuk sains dan falsafah. Kembali bersama saya. Terima kasih saudara. Baiklah, saya akan membentangkan peranan dan kesan bias terminologi terhadap pelajar mahasiswa. Peranan teknologi adalah membentuk konsep kendiri, iaitu merupakan persepsi keseluruhan individu terhadap dirinya sama ada bentuk deskriptif atau penilaian konseptif. Konsep kendiri mempunyai dua unsur, iaitu persepsi diri dan penilaian diri. Untuk merangkumi apa itu konsep kendiri, ia mempunyai persepsi mempunyai dua, iaitu persepsi diri dan persepsi orang lain terhadap diri kita, iaitu kemudian adalah kepercayaan, penilaian dan tanggapan terhadap diri sendiri. Ia merupakan struktur yang terbina di dalam minda manusia. Penilaian diri positif, maksud persepsi positif dan persepsi positif. Penilaian diri yang positif, kita menilai diri kita dengan yang baik, iaitu kita penilaian ni kita macam apabila kita melakukan kerja, kita menilai dengan baik. Bukan kita menilai apa yang buruk, kita tengok buruk je. Bila yang baik adalah kita menilai dengan baik, iaitu untuk kita membaikkan kepada diri kita. Dan persepsi positif adalah persepsi diri positif dan persepsi orang lain yang positif dari kita. Persepsi diri yang positif, kita cakap, oh kita tengok cermin, kita cantik lah. Dan persepsi orang lain positif, iaitu orang sekeliling kita, dia juga akan memberi pujian kepada kita. Dan actually persepsi positif adalah boleh dikatakan seperti kita tengok yang baik, kita jangan pandang serong, kita pandang yang baik pada orang. Kenapa orang tu lakukan satu perkara, kita pandang yang baik kat situ. Dan apabila ketiga-tiga, iaitu penilaian diri positif, persepsi positif dan persepsi positif yang baik, kita akan merangkumi konsep kendiri positif. Apabila kita mendapat konsep kendiri positif, kita akan membina minda yang baik. Okey, itu peranan dia. Apabila minda yang baik, kita akan mempelajari, memahami, menghayati dan mempraktikkan ilmu pengetahuan yang itu tersebut. Itu kesan mendalam. Dan apabila kesan mendalam, dia mempunyai kesan luaran dan dalamannya, iaitu lahir adab dan kesopanan seseorang tersebut. Dengan lahirnya adab kesopanan seseorang itu, luaran tu kita akan memberi kesan terus yang baik, iaitu lahirnya dan terpelihara pemimpin dan khalifah yang terbaik untuk menguasai satu umat atau negara tersebut. Baiklah, itu sekian daripada saya.